Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusita amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini Allah memberi keizinan untuk kita hadir solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu sebahagian daripada kita untuk duduk terus lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu kita dan menjadi amal-amal saleh yang memberatkan timbangan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat dan hadirin ini kasih sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan sebuah karya Dr. Ahmad Sanusi Azmi yang bertajuk 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Karya ini nipis saja, pengarang ni dia kumpulkan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang kepimpinan dan politik. Bagaimana kita ni jadi pemimpin, dipimpin politik dan yang berkait dengan pemerintahan. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni di Shopee, Lazada ada. Kalau tak nak ambil yang PDF aja, search kat Google tu. Boleh jumpa ada yang PDF. Dan kuliah kita di akhir di sini mengikut catatan dalam kitab saya ini, kita berada pada muka surat 90, iaitu kuliah kita yang terakhir pada 24 hari bulan 9 yang lalu, bulan lepas lah, muka surat 90. Kita telah membicarakan sebanyak 22 hadis, 22 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk hadis yang ke-23. Sambil itu kita tengok sekali lalu hadis-hadis yang telah kita bincangkan yang berkait dengan politik dan kepemimpinan. Ada 40 hadis yang disusun. Ada hadis yang berkait dengan gila kuasa, untuk jadi pemimpin ni Nabi kata sebagai penyakit. Ada Nabi melarang kita ni minta jadi pemimpin. Jadi seorang tu bila jadi pemimpin sebenarnya dia akan membawa kepada penyesalan. Ada golongan pemimpin yang diharamkan syurga. Pemimpin ni perlu ada sifat kuat, amanah, larangan membantu pemimpin yang zalim. Ada disebut sebagai pemimpin tapi dia menyesatkan. Kemudian ada tanggungjawab untuk menegur pemimpin pemerintah. Kita lah orang yang di bawah ni, ada tanggungjawab itu. Kemudian diajar, Nabi mengajar bagaimana cara kita nak menegur pemerintah. Kemudian disebutkan ada hadis yang menyebutkan pemimpin ni dia tidak boleh menyusahkan rakyat. Pemimpin dia tak boleh terlalu keras. Kemudian ada Nabi sebut sebagai pemimpin yang bodoh. Ada hadis Nabi yang menyebutkan pemimpin ni sebenarnya bila dia diangkat jadi pemimpin, tugasnya adalah untuk berkhidmat kepada rakyat. Dan di situ ada ganjaran-ganjaran yang Nabi sebutkan bagi pemimpin yang adil. Sifat pemimpin yang akhirnya menjadi ahli syurga disebut oleh Nabi. Dan pemimpin ni dia ada tanggungjawab melayan kerenah rakyat. Jangan tutup ruang-ruang yang rakyat untuk dapatkan benefit daripada pemerintahan dia, tak boleh. Kemudian pemimpin yang adil tidak memilih ketika mengenakan hukuman. So pemimpin dia kena sifat yang adil. Bukan pilih bulu lah untuk kenakan hukuman. Kemudian ada larangan Nabi. Nabi melarang daripada melantik pemimpin yang terlibat rasuah. Menghayati kehidupan rakyat. Hadis ke-20, 21, keutamaan memimpin kesatuan. Hadis ke-22, tidak dinamakan asabiyah. Dan malam ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-23. Hadis ke-23.
Pengarang dia letakkan tajuk muka surat 91 itu, hadis ke-23, kelemahan sistem demokrasi. Ni kita negara yang demokrasi berparlimen ni kan, ada sistem demokrasi, adakah sistem Islam tu lagi bagus ataupun sistem demokrasi itu yang bagus? Dan ada hadis yang Nabi sebutkan memberikan ganjaran sistem yang selain daripada Islam, demokrasi ataupun yang lain itu, dia ada kelemahan dari sudut sistem tersebut. Hadis ini disebut dalam Sahih Bukhari, nombor hadis 25660. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu rijalin yashtarituna syuruta laysat fi kitabillahi, man ishtarata syartan laysa fi kitabillahi fahuwa batilun, syartullah ahaqqu wa awthaq. Hadis Bukhari ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, apakah yang difikirkan oleh sekumpulan lelaki yang meletakkan syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah. Barang siapa yang meletakkan syarat selain dari apa yang termaktub dalam kitabullah, maka ia adalah batil. Dia kata, syarat yang diletakkan oleh Allah adalah lebih benar dan lebih dipercayai. Hadis ni hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia dengar Nabi bersabda, kata Nabi, ma balu rijalin yashtaritu, apakah yang difikirkan oleh seorang lelaki. Rijal, rajulun, rijal, banyak, maksudnya kita katakan parlimen kan, bila dia meletakkan sesuatu sistem pemerintahan, sistem undang-undang. Rajulun, rijal, rijal maksudnya ramai lelaki. Kita berkatakan satu kelompok yang memegang, yang mengurus undang-undang ni, yang dia buat undang-undang sebuah negara kan. Dia menguruskan undang-undang. Yang mana mereka ini yashtarituna syuruta laisa fi kitabillah. Dia buat undang-undang, dia buat sistem, dia buat arahan kan. Yang mana apa yang dia letak itu, dia meletakkan syarat-syarat yang mana syarat itu laisa fi kitabillah, tak ada dalam kitab Allah, tak sama sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dia guna otak dia, dia guna logik dia, dia guna rasional yang ada pada dia. Dia belajar entah negara mana dia belajar, dapat ilmu, so dia guna logik dia tu berdasarkan pada kedudukan semasa, tempat dia, berdasarkan kaum, mungkin berdasarkan puak, berdasarkan asabiah, berdasarkan parti, berdasarkan ketua-ketua kehendak pemimpin dan sebagainya. Banyak perkara yang diambil kira oleh rijalin, orang yang buat undang-undang, yang mana diambil kira tu pemimpin, parti, rakyat, apa nama ni, golongan bawahan, akar umbi ndak macam mana kan. Maksudnya penilaian, mi'yar, dia punya penanda aras tu, itu dia letakkan. Yang mana kata Nabi SAW, laisa fi kitabillah. Tak ada dalam Quran dan hadis Nabi, tak ada sebut sedemikian, tapi dia buat undang-undang, begitu dia kata. Kemudian kata Nabi SAW, manishtarata syartan, sesiapa yang dia buat undang-undang, dia buat sistem yang laisa fi kitabillah, tak ada, tak sama dengan yang ada dalam Al-Quran, dia kata fahuwa batil, maka undang-undang begini batil, orang kata tertolak, dia kata fahuwa batilun syartullahi ahaqqu wa awthaq. Dan kata Nabi SAW, syarat yang diletakkan oleh Allah adalah ahaq, lebih benar, wa awthaq, dan lebih dipercayai. Tu nak ceritakan, itu yang pengarang diletakkan tajuk kepada hadis ni, kelemahan sistem demokrasi. Demokrasi itu ada sistem, ada undang-undang yang diletakkan dalam istilah demokrasi itu, yang mana semuanya itu dicipta, disusun oleh manusia, yang dia mengambil kira manusia.
kan. Tetapi berbeza dengan dalam Quran, dalam hadis Nabi yang diambil kira diletakkan Allah yang pertama, Rasul dan seluruh kehidupan manusia ini. So lebih luas, boleh wide lagi. Dia punya syarat-syarat yang diletakkan. Okay. Jadi dekat sini dalam hadis ini maka batil. Kalau ada sesuatu syarat yang diletakkan itu yang bersalahan dengan kitab Allah, maka itu adalah tertolak. Okey, itu spirit daripada hadis Bukhari ini 2560. Kita tengok apa kata pengarang, ulasan yang pertama, komen yang pertama kata pengarang. Hadis ini secara asasnya mempunyai perkaitan dengan isu pembebasan seorang hamba bernama Barirah. Ni dia ada cerita di sebalik hadis ini. Dia ada cerita dia. Berkaitan dengan isu pembebasan seorang hamba yang bernama Barirah. Dia kata, beliau telah datang mengadu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba ni datang jumpa Aisyah untuk membebaskan dirinya dari sistem perhambaan. Dan kita tahu zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, zaman jahiliah merupakan zaman yang ada sistem perhambaan. Dan hamba ni bila dia nak lepas tu, dia kena bayar pada tuan dia lah. Apa yang tuan dia minta, begitu, begini, macam-macam yang diminta oleh tuan-tuan dia. Dia kata, namun tuannya mengenakan syarat yang agak aneh. Ni yang dikatakan dengan undang-undang syarat itu. Dia katakan, namun tuannya, tuan kepada Barirah ni, dia meletakkan syarat yang agak aneh, iaitu Barirah tidak boleh dibebaskan melainkan setelah pembayaran wang tebusan berlaku selama 9 tahun. Barirah ni jumpa Aisyah, beritahu Aisyah, wahai Aisyah, aku ni nak bebas daripada tuan aku, tapi bila aku duduk bincang-bincang tuan aku, dia kata apa? Dia kata boleh nak bebas, tapi kau kena bayar banyak begini-begini setiap tahun dalam masa 9 tahun. Orang tengok nak lepasnya, orang nak lepas teruslah. Tak, dia bagi letak syarat kena bayar banyak gini, lepas 9 tahun baru boleh lepas. Kan? Tu aneh dia punya syarat yang diletakkan itu. Dia kata, perkara ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menegur perbuatan majikan yang mengenakan syarat yang aneh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah supaya mendapatkan wang yang secukupnya untuk membebaskan Barirah. So Nabi, bila Nabi dapat cerita tu, Nabi bagi tahu pada Aisyah, kamu bagi tahu balik pada Barirah, cuba perintahkan pada Aisyah, carilah wang yang secukupnya supaya dapat bantu untuk bebaskan Barirah. Jadi syarat yang diletakkan itu merupakan syarat yang pelik. Mana ada syarat nak bebas letak 9 tahun, lepas tu tiap-tiap tahun kena bayar satu certain amount. Lebih dia kata kena boleh bebas selepas 40 tahun. Dia kata mati dah kawan tu kan. Kawan tu pun mati dah. Nak bebas menama kan. Lebih tak payah bebas. Tapi syarat tu letak tu memang tak logik. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kata pengarang, ketika menghuraikan hadis ini Al-Imam Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa sekalipun hadis ini adalah respon Rasulullah kepada isu berkaitan pembebasan hamba bernama Barirah ini, namun ia turut boleh diaplikasikan kepada semua bentuk perjanjian yang lain. Kata Ibn Taymiyah, kalau tengok pada hadis ni bersifat umum. Sebab Nabi kata rijal yashtari itu syurutan laisa fi kitabillah. Ada orang yang letakkan satu undang-undang, satu syarat yang tak ada dalam kitab Allah, yang mana syarat yang sedemikian dia fahuwa batil, maka dia menjadi satu syarat yang batil, yang tertolak. Dan syarat begini sifat dia umum. Semua perkara yang berkaitan dengan akad, dengan syarat, dengan undang-undang, dengan sistem, maka ia adalah tertolak. Dikomen oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disebut oleh Ibn Taymiyah. Dan Ibn Taymiyah kata ini boleh diaplikasikan, boleh diguna pakai pada semua bentuk perjanjian yang ada syarat. Kata Ibn Taymiyah, dia kata wa hadzal haditsus syarifu mustafidul lazi ittafaqal ulama'u ala talaqqihi bil qabul. Dia kata ittafaqu ala annahu amun fi syuruti fi jami'il uqud. Apa kata Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah kata hadis ini adalah hadis yang masyhur,
mustafid, dia kata, hadis yang masyhur, yang mana ittafaqul ulama, semua ulama telah menerima hadis ini secara umumnya. Mereka turut bersepakat mengatakan bahawa hadis ini turut melibatkan segala syarat yang melibatkan segala jenis perjanjian. Dia kata fi jami'il uqud, apa-apa jenis perjanjian dia maka terikat dengan hadis Nabi ini, sebab hadis ini lafaz dia umum, iaitu tidak semestinya syarat-syarat perjanjian dalam perniagaan atau perhambaan sahaja. Apa-apa syarat kita nak letakkan, dia tak boleh syarat yang gharib, yang pelik, yang aneh. Okey, itu poin yang kedua. Dia komen oleh Imam Ibnu Taimiyah, bila dia komen hadis Bukhari ini. Kemudian kata pengarang yang ketiga, hadis ini memberikan kita satu pengajaran. Kita dapat pengajaran daripada hadis ini yang sangat penting, iaitu segala perjanjian ataupun ketetapan, kita buat satu jenis perjanjian ke ataupun kita buat ketetapan yang dilakukan oleh pemimpin pada hari ini, mestilah selaras dengan kehendak syariat. Bila seorang tu diangkatnya di pemimpin, dia ada kuasa, dia ada tenaga, dia ada memegang apa-apa bentuk kekuatan, sign dia tu laku kan, dia sign tu baru jadi, baru lulus kan. So kuasa dia kat situ, maka perlu diperhatikan. Dia katakan pemimpin pada hari mesti selaras, perjanjian ataupun ketetapan yang dibuat itu mestilah selaras dengan kehendak syariat. Bila jadi pemimpin, dia kena tengok apa-apa syarat yang letakkan hendaklah bertepatan dengan syariat. Apa yang membimbangkan, kata pengarang, dalam era demokrasi ini, dalam suasana negara sifatnya demokrasi, demokrasi terpimpin, itu kata P. Ramlee lah, demokrasi terpimpin, kita lebih menerima pandangan majoriti. Disebutkan bila demokrasi ini, dia tengok siapa yang ramai lah, demokrasi kan, demokrasi yang ramai tu, kita lebih menerima pandangan majoriti, sedangkan pandangan majoriti ini tidak semestinya bertepatan dengan syarak. Itu yang dikatakan kelemahan sistem demokrasi. Demokrasi itu satu sistem, dia tengok ramai orang sokong, dia menang, maka yang ramai itulah dia boleh letakkan syarat. Ikutlah yang ramai itu, dia nak macam mana. Adakah yang ramai itu meletakkan satu syarat, yang majoriti itu meletakkan satu syarat bertepatan dengan Quran, bertepatan dengan hadis Nabi? Maka tidak semestinya sedemikian. Itu yang menjadi kerisauan. Okey. Kemudian yang keempat, kata pengarang, sebagai contoh dia kata, andai sekiranya parlimen secara majoritinya bersetuju untuk membenarkan perlakuan terkutuk seperti LGBT. Ni kita memang tahulah isu ni memang berlaku. Ya, kita tengok parlimen, kemudian dia ada majoriti. Majoriti setuju, dia kata boleh buat LGBT ni dihalalkan. Gitu. Ataupun penafsiran Al-Quran. Al-Quran tu ditafsirkan melalui neraca liberal. Orang liberal yang jenis banyak guna akal, banyak guna otak ni. Dia tafsiran itu liberal kan, semasa bertepatan, kena dengan hawa nafsu, kena dengan kehendak semasa kan, bukan dengan kehendak Allah, tapi kehendak semasa, bersifat liberal. Maka ketetapan atau penentuan sebegini sepatutnya tidak boleh diterima oleh pemimpin Muslim. Maksudnya kalau seorang tu jadi merupakan seorang pemimpin yang Muslim, dia berdepan dengan suasana begini, maka neraca timbangan sepatutnya diletakkan ialah Al-Quran. Quran tu kena letak di atas. Walaupun demokrasi, walaupun sifatnya majoriti tadi, sebenarnya majoriti itu tidak boleh menentukan hukum syarat yang tepat. Dia kata pemimpin Muslim seharusnya menilai segala syarat ataupun butir penentuan perundangan. Sebab itu pentingnya orang Islam ni dia pegang kuasa, tuan-tuan. Penting orang Islam tu kuasa dia pegang. Bila dia pegang kuasa, dia dapat menegakkan undang-undang Islam. Agama tu dia dapat tegakkan. Kalau orang yang dirinya bukan jenis orang Islam, ataupun yang Islam tak berapa nak beriman separuh, percaya separuh, jadi dia dalam diri dia tu perasaan untuk menegakkan hukum Allah tu dia tak ada. Jadi dia lebih, kalau dia demokrasi dia majoriti kata gini, maka kita ikutlah majoriti. Dia tak ada dalam diri dia tu perasaan nak menegakkan kalimatullah, nak menegakkan hukum Allah tu dia tak ada. So pentingnya kuasa tu.
Dengan kuasa ni, bila kita ada kuasa, cakap banyak pun tak payah, kan? Kalau orang banyak cakap bla 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 bla, tiba-tiba kerajaan kita tak boleh, diamlah, nak buat macam mana? Walaupun boleh bercakap. Nanti kuasa itu penting. Itu yang nak direbut. Kuasa tu diberikan kepada pemimpin Muslim. Pemimpin Muslim seharusnya menilai segala syarat atau butir penentuan perundangan atau ketetapan selaras dengan kehendak syarak. Itu yang keempat. Yang kelima kata pengarang, sistem demokrasi yang menentukan kerangka undang-undang berdasarkan suara majoriti rakyat juga haruslah meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai neraca pertimbangan yang tertinggi. Maka sepatutnya ini yang dikatakan demokrasi itu, apabila demokrasi itu dikuasai oleh orang yang beriman, maka orang beriman ni dia boleh meletakkan Quran dan hadis sebagai neraca pertimbangan tertinggi. Macam negara kita lah, LGBT semua tengok dalam parlimen tu ramai orang Islam, kuasa tu ada, bolehlah dia kata LGBT tu haram. Tapi kalau 2/3 dah tak ada orang Islam, itu LGBT ni tengok UK maju, Europe maju, US maju, kita nak maju kena ikutlah sana, kan? Kan lain dah cara dia berfikir tu. Kalau bukan orang-orang yang beriman, dia kata. Ini kerana suara orang ramai tidak semestinya mewakili kebenaran. Suara orang ramai tidak semestinya mewakili kebenaran. Maksudnya kalau orang ramai pun boleh berikan pandangan, tidak semestinya pandangan mereka itu pandangan yang benar. Perhatikan dalam Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan banyak contoh tentang suara majoriti yang ramai tetapi mereka mewakili kebatilan. Allah rekodkan dalam Al-Quran beberapa kisah yang menceritakan bagaimana walaupun majoriti bersetuju, tapi itu bukanlah yang benar. Itu merupakan kebatilan, ya. Tengok contoh ini, nombor 6, kata pengarang, dia kata, mari kita teliti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berhujah dengan kaumnya yang ramai. Nabi Ibrahim ni berhujah dengan kaum dia ramai, kaum dia, tapi zaman dia ni zaman kebatilan itu berada di atas dia. Andai kebenaran itu dinilai dengan penentuan majoriti, sudah tentu kita akan beranggapan bahawa Nabi Ibrahim itu adalah salah. Tetapi Allah menyebelahi Nabi Ibrahim dan menegaskan bahawa suara Nabi Ibrahim itu sekalipun keseorangan, ia dianggap sebagai wakil sebuah ummah. Bila Nabi Ibrahim ni kan dipecahkan berhala, kan, ada kisah dia. Dipecahkan berhala, tu orang pun datang, siapa yang pecahkan berhala ni? Orang tahu. Nama kau tak silap, nama dia Ibrahim. Orang duk panggil dia, kan. Zaman Namrud, zaman tu Nabi Ibrahim tu seorang aja. Kira kalau sudut majoriti dia kalah lah, kan? Tapi dia tak semestinya suara majoriti itu adalah suara yang benar. Dibawa ke sini, surah An-Nahl ayat 120, firman Allah, dia kata, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah merupakan satu umat. Walaupun Nabi Ibrahim tu satu je Nabi, tapi Allah sebut kana ummatan. Kata Allah satu umat. Ni merupakan satu umat. Walaupun dia seorang diri, maksudnya. Hanifah, lillahi hanifah, berdiri teguh di atas dasar tauhid. Tak ada nak menyembah berhala-berhala yang banyak-banyak itu. Berdiri teguh di atas dasar tauhid, walam yaku minal musyrikin, dan Allah Taala sebut Nabi Ibrahim itu tidak pernah menjadi orang-orang yang syirik. Walaupun Nabi Ibrahim pada mikat mula dia seorang aja beriman. Orang lain tak nak beriman tak apa. Tapi walaupun dia seorang, dia minoriti, majoriti yang ramai tak setuju dengan dia, tapi dia tetap berada pada kebenaran. Sebab itu pentingnya melihat sistem itu bila dikuasai oleh orang yang ada iman, yang Muslim, maka dia boleh meletakkan Quran itu di atas. Dan kalau kita kata setakat demokrasi berasaskan majoriti, maka dia masih tidak menjamin undang-undang Allah itu ditegakkan, ya. Okey. Kemudian, yang ketujuh kata pengarang, malah dalam Quran Allah turut menempelak mereka yang menyangka bahawa pandangan majoriti itu mewakili kebenaran. Ada juga ayat Quran yang menyebutkan bahawa Allah komen, Allah Taala berikan sindiran kepada golongan yang mereka ni menyangka
bahawa majoriti itu berada pada kebenaran. Apa firman Allah disebut dalam Al-An'am ayat 16. Allah Taala sebut wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan-jalan Allah. Kalau setakat kita follow disebabkan ramai orang, tak boleh ya. Sebab itu Allah Taala anugerahkan pada kita ni akal fikiran. Allah Taala anugerahkan pada kita otak untuk kita berfikir. Maksudnya kita boleh menilai yang ni baik, yang ni buruk, yang ni betul, yang ni salah. Dan dalam ayat yang lain ada dalam di akhirat kelak nanti manusia ni akan berhujah depan Allah. Dia kata zalika bi anna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Dia kata Rabbana atihim di'faini minal azab. Akhirat kelak besok orang yang dipimpin ni dia akan mengadu pada Allah. Ni dah buat dosa, dah kena masuk neraka kan. Dia buat dosa. Dia kata pada ya Allah, Tuhanku, aku jadi sesat, salah silap ni bukan sebab apa ya Allah. Dia kata ata'na sadatana. Ni sebab ni kami ni duk taat kepada pemimpin, ketua-ketua kami. Ata'na sadatana wa kubara'ana, dan juga pembesar-besar kami. Fa adalluna sabila. Mereka inilah sebenarnya yang menyesatkan kami. Ini manusia akan berhujah begitu depan Allah. Dia dah sesat. Nak kata apa? Katalah sebab dia ikut pemimpin tadi, yang ramai, yang majoriti tadi. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan akal untuk berfikir, boleh menilai sesuatu betul dan salah, sehingga kan akhirat kelak nanti punya tak puas hati dia kata Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, sebabkan pemimpin kami inilah yang sesat ni, dia kami sesat, ya Allah kau bagi pada dia orang ni azab tu double. Kata di'faini minal azab. Mereka ni dua, double azab. Sebab dia tu dah jadi pemimpin, tapi dia menyesatkan orang. Salah apa yang diletakkan syarat-syarat dan undang-undang sedemikian. Ada ayat sedemikian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Okey. Kemudian kata pengarang, perhatikan dalam ayat ini bagaimana Allah mengajak kita berfikir bahawa mengikuti jumlah pandangan yang ramai atau majoriti tidak semestinya membawa kepada kebenaran, bahkan berupa menyesatkan kita. Kata pengarang, kalau kita perhati tengok ayat ni, wa in tuti aktsara man fil ar, kalaulah kamu ni manusia, kamu taat ikut disebabkan ramai, disebabkan majoriti, yudilluka an sabilillah, nescaya kamu akan tersesat daripada jalan Allah. Sebab Allah ni sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, dia dah nampak dah manusia ni ada kelemahan. Dan di sudut kepimpinan ni ada yang boleh memimpin, mungkin agamanya kurang. Kalau agamanya lebih, tak apa layak jadi pemimpin. Jadi golongan pemimpin ni, kalau dia ada agama, alhamdulillah. Kalau kurang agamanya, maka dia boleh membawa kepada kesesatan. Dan kita sebagai orang yang di bawah, kita perlu melihat, mendapatkan maklumat, tunjuk ajar daripada golongan yang disebut sebagai ulama. Jadi kalau kita ikut sekadar majoriti, maka kita akan sesat. Kemudian yang terakhir, kata pengarang, poin terakhir dia kata, dengan itu setiap pemimpin Muslim mestilah bijak dalam menilai segala ketetapan. Jadi kalau diangkat sebagai pemimpin, yang kita ni merupakan orang Islam yang ada iman, yang ada takwa, maka kita perlu bijak dalam menilai segala ketetapan. Tak kisahlah di mana peringkat negara, negeri, daerah, setempat, dalam keluarga sekalipun. Jadi apa-apa ketetapan yang kita nak buat tu perlu dinilai dengan sebaiknya. Syarat-syarat, jangan dia melampau. Jangan melampau, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Sifatnya khairul umur, kata Nabi, awsatuha. Apa-apa kita buat syarat kita buat undang-undang, kita kena meraihkan yang di atas dan kita kena meraihkan yang di bawah. Yang sifatnya pertengahan. Dia kata perjanjian atau penentuan perundangan. Dia kata syariat Islam mestilah dijadikan neraca utama. Bila jadi seorang pemimpin ni, dengan apa-apa sistem sekalipun yang ada, maka kena letakkan undang-undang Allah. Syariat Allah itu, syariat Islam itu letakkan sebagai neraca yang utama dalam penentuan sesuatu perkara.
dan suara majoriti yang diutarakan di dalam parlimen tidak semestinya mewakili kebenaran. Ni kata pengarang ni kata. Walaupun parlimen tu boleh ambil suara 2/3 majoriti dan sebagainya, tapi dia tidak menggambarkan itu adalah kebenaran. Itu kena faham. Bila kita ni kalau ada kuasa, kita kena fahamlah konsep-konsep itu. Jangan duk bangga dengan sistem demokrasi bagus manusia. Tak. Bukan situ neraca timbangan. Sebab bila kita mati besok, akhirat besok, penilaian dia bukan demokrasi dah. Itu undang-undang Allah akhirat besok dia tak tajuk kamu demokrasi ke tak demokrasi kan. Time tu baru kita tahu langit tinggi ke rendah. Okey. Habis itu hadis yang ke-23. Okey, kita masuk hadis yang ke-24. Pengarang diletakkan tajuk hadis yang ke-24 ni, kepimpinan bertujuan mendaulatkan Islam. Apa dia? Ada 2 poin. Satu, dari sudut kepimpinan. Bila dapat kepimpinan dapat kuasa sebagai pemimpin, maka maqasid dia apa? Mendaulatkan Islam. Sebab itu dia perlu nak dapatkan kepimpinan, nak dapatkan kuasa, nak dapatkan kedudukan, semua itu dia terikat dengan mendaulatkan Islam. Nak meletakkan Islam itu sebagai sesuatu yang tertinggi dalam sistem kepimpinan, dalam sistem pemerintahan. Hadis ni hadis dalam Sahih Muslim, nombor hadis 1821. Okey. Hadis Jabir bin Samurah yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata, la yazalul islamu azizan ila 12 khalifah. Summa qala kalimatan lam afhamha. Dia kata, faqultu li abi ma qala? Faqala kulluhum min Quraisyin. Dia kata, apa maksud hadis ni daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam ini akan sentiasa mulia dan agung sehinggalah kepada 12 orang khalifah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang aku tidak faham. Lalu aku bertanya kepada ayahku tentang ucapan baginda. Lalu dia, yakni ayah dia, berkata, semuanya khalifah itu adalah daripada Quraisy. Hadis Sahih Muslim 1821. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni, dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jabir Samurah ni semua geng-geng Al-Ansar, orang Ansar, bukan Muhajirin, orang Madinah semua. Jabir ni jadi zaman budak-budak, umur belah-belah tahun. Nak pergi perang, masih kecil-kecil tu Nabi tak bagi perang ni. Ini geng dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Ini geng budak-budak. Dia kata al-atfal haulan Nabi. Dia ada budak-budak yang duk keliling dengan Nabi. Ni jenis Jabir Samurah ni. Jadi Jabir Samurah ni satu ketika dia sekali dengan ayah dia lah, Samurah ni, didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, la yazalul Islam azizan ila 12 khalifah. Kata Nabi, agama Islam ini dia akan nampak hebat, aziz, nampak hebat, nampak gah ini, nampak agung selagi mana Islam ini dipimpin oleh 12 orang khalifah. Pening 12 orang khalifah. Macam mana gaya dia tu kan? Nak faham tu hadis ni kata. Jadi Jabir kata, cannot brain, kata, tak faham kata. Islam jadi berkuasa, mulia, agung, hebat selagi mana dipimpin oleh 12 orang khalifah. Apa maksud dia ni? Kemudian dia tak apa-apa nak faham. Kemudian dia tanya kepada ayah dia kata, summa qala kalimatan. Kata Jabir, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sambung lagi. Nabi cakap. Tapi Nabi cakap lepas tu aku tak faham dah, kata Jabir. Tak faham dia kata. Apa benda tak Nabi cakap? Summa qala kalimatan lam afhamha. Nabi tu cakap tapi aku tak faham, kata Jabir. Dia kata, faqultu li abi. Maka Jabir pun dia pergi dekat ayah dia kata wahai ayah, dia kata, gapo dia? Dia tanya ayah dia, apa dia yang maqala? Nabi cerita apa tu? Tak faham, dia kata. Tak faham, dia kata. Maqala.
Kemudian kata ayah dia Samurah, kata ayah Jabir dia kata kulluhum min Quraisy. Yang 12 orang pemimpin tu, kata Nabi tu adalah semuanya itu daripada Quraisy. Dia pun okeylah dengar gitu. Ini jenis hadis-hadis yang muskil, hadis-hadis yang Nabi sebut, yang Nabi memberikan satu bentuk ramalan yang akan datang, akan berlaku, yang mana nak tengok Islam ni hebat, dia akan dipimpin oleh 12 orang pemimpin, yang semua 12 orang ni pemimpin tu daripada Quraisy. Maksudnya Quraisy tu satu, dia ada kedudukan, dan Islam tu akan hebat di bawah pimpinan orang Quraisy ni. Wah tu. Siapa orang dia tu Nabi tak sebut secara jelas. Dalam hadis ni pun tak sebut. Kalau tuan-tuan buka, kalau geng-geng Syiah ni dia imam dia lah. dia bagikan tak 12 tu kan imam 12 kan Syiah. Dan betul lah dia bagikan. Kalau tengok ulama-ulama dalam, sebab Nabi dalam hadis tak cerita secara jelas, sahabat pun tak, macam ini pun sahabat pun tak cerita jelas. Kalau tengok dalam syarah-syarah hadis dia akan sebutlah. Tu pandangan ulama. Dia kata 12 ni siapa dia? Yang orang kata yang confirm 4 lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 4 orang. 4 orang. Ada yang kata tambah dengan Al-Hasan, ada yang tambah dengan Muawiyah, ada yang sebut Jabir apa? Saya tak ingat. Seorang ni yang mati dekat tangan Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi tu. Lepas tu ada yang letak apa nama ni? Umar bin Abdul Aziz, Sultan Muhammad Al-Fatih, ada yang letak Imam Mahdi ujung, kemudian ada yang katakan Al-Qahtani. Adalah memenuhi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama dia elaborate. Mungkin yang ni, mungkin adalah berbelas pandangan nak mengatakan 12 orang khalifah. Dia bukan imam. Dalam hadis ni sebut khalifah. Maksudnya khalifah tu memang pemimpin Islam, dia khalifah, dia bukan imam. Kalau Syiah tu dia bagi imam. Macam ni memang khalifah, 12 orang khalifah. So hadis ni hadis yang sifatnya muskil, yang tak jelas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan motivasi bahawa Islam ni dia akan hebat selagi mana akan ada pemimpin yang bagus yang dapat memimpin, meletakkan Islam tu pada tempat yang terbaik. Begitu okey, kita boleh faham itu spirit daripada hadis. Kita tak naklah fokus yang 12 tu jadi pening kat situ pula. Kita nak fokus pada yang dikatakan Islam itu la yazal Islam azizan. Perkataan azizan, aziz itu dia jadi mulia, hebat, agung. Satu, kita nak fokus itu. Yang kedua, khalifatan. Khalifah itu kepimpinan. Sebab itu pengarang dia letakkan tajuk hadis ni kepimpinan. Okey, kepimpinan itu yang dikatakan khalifah. Kemudian mendaulatkan Islam itu yang dikatakan azizan. So, bila ada kepimpinan Islam dengan pemimpin yang muslim itu, maka dia akan melahirkan al-Islam azizan. Islam tu dia agung dan hebat. Azan azan.
Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung pengajian karya 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Dan pada malam ini kita sempat masuk hadis yang ke-23, iaitu hadis yang bertajuk kelemahan sistem demokrasi. Ada hadis Nabi yang menyebutkan mana-mana sistem yang tidak meletakkan Al-Quran sebagai landasan neraca pertimbangan yang pertama, maka kata Nabi fahuwa batilun, maka dia adalah terbatal. Tak kisahlah demokrasi ke demo tak nak kasih ke, kan? Jadi benda itu tertolak kalau dia tak meletakkan Quran itu di level yang paling atas. Itu pentingnya. Kalau sistem itu demokrasi, kita memerlukan orang yang menguruskan demokrasi itu merupakan orang Islam yang beriman kepada Allah. Ya, apabila dia beriman, dia Muslim, maka dia boleh meletakkan Quran itu sebagai neraca timbangan, hadis-hadis Nabi sebagai neraca timbangan. Itu perlu dipegang kuasa tu oleh orang-orang Islam. Itu hadis ke-23, hadis Bukhari, hadis 25660. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-24. Kepimpinan bertujuan mendaulatkan Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, sahabat Nabi SAW, geng kanak-kanak. Dalam hadis ini menceritakan, Nabi menyebutkan bahawa la yazalul Islam azizan. Islam tu dia akan menjadi hebat dan nampak agung dengan pemerintahan oleh 12 orang khalifah. Isnai Asyarah, 12 orang khalifah. Maka 12 orang khalifah tu siapa dia? Ayah dia kata semua itu Quraisy. Jadi itu dia jadi perbahasan benda musyrik. Sebab Nabi sebut, maksudnya hadis ni nak cerita bila Nabi mati besok akan ada 12 orang khalifah daripada suku Quraisy yang jadi pemimpin, yang mana mereka ni memimpin. Ketika itu kita akan tengok Islam ni hebat dan agung. Jadi benda tu banyak pandangan dan pendapat berkaitan itu. Okey. Tapi fokus dia pada hari ini kita nak tengok kepimpinan satu, kemudian dia ada maqasid mendaulatkan Islam. Dia kata azizan, kemudian juga khalifah yang kedua. Kita tengok sedikit kita ambil ulasannya. Ini hadis-hadis Muslim, hadis 1821, kata pengarang dia kata. Perhatikan hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kemuliaan Islam. Dikatakan azizan itu, kemuliaan Islam itu dengan kepimpinan khalifah. Kita nak fokus pada itu. Kita tak nak fokus pada 12 orang semua Quraisy. Kalau kita fokus pada itu tak selesai. Ni cerita dia tak habis. So kita nak tengok pada kemuliaan Islam, aziz Islam itu dengan Nabi sebut ada khalifah, kepimpinan. Dia kata ini adalah satu petunjuk yang sangat jelas bahawa pemimpin bukan sekadar urusan mentadbir dunia sahaja. Hadis ini dia memberikan kita faham bahawa kepimpinan, bila dapat kepimpinan bukan sekadar kita ni boleh ngurus takbir dengan baik sahaja. Kalau setakat nak suruh takbir, urus dunia dengan baik ni, siapa-siapa yang ada kebolehan untuk memimpin, kita boleh angkat dia jadi pemimpin. Begitu. Tapi bukan begitu dia kata. Akan tetapi ia adalah mekanisme untuk memelihara dan mendaulatkan agama. Tapi yang lebih penting pada itu, pemimpin itu sendiri yang ada dah sifat kepimpinan dan dia ada kebolehan untuk memelihara dan mendaulatkan agama Allah di muka bumi itu. Baru dia dua tu, ada kepimpinan dan juga ada mendaulatkan Islam. Kalau setakat kita nak ambil pemimpin aja, boleh memimpin ramai. Banyak pokok kafir ni bagus memimpin, teknologinya begitu, begini, hebat dari sudut kepimpinan. Kita boleh tengok angle itu. Tapi adakah mereka ni nak mendaulatkan Islam? Tu persoalan itu. Berbeza dengan pemimpin yang ada ciri-ciri iman, ciri-ciri takwa, maka dia akan mengangkat, memelihara dan mendaulatkan agama. Okey, kita ambil yang kedua ni sikit lagi. Kita nak ambil isu yang berkaitan dengan 12 tadi. Dia kata dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar bila dia mensyarahkan hadis ini dalam Fathul Bari, bahawa terdapat 3 pandangan yang berbeza mengenai siapakah 12 khalifah tu. Ada 3 pendapat yang menceritakan 12 khalifah tu. Apa dia? Yang dimaksudkan dalam hadis di atas yang dikatakan memperjuangkan
dan menjadikan Islam agama yang agung. Siapa dia 12 khalifah tu? Satu dia kata. Pandangan pertama mengatakan bahawa dalam tempoh tertentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lepas zaman Nabi, dia kata, terdapat 12 orang khalifah yang berjuang mendaulatkan agama Islam. Itu yang pertama. Maksudnya lepas zaman Nabi akan ada 12 orang, tapi dia tak sebut secara detail siapa nama dia tu. Okey, satu pendapat yang pertama. Yang kedua, pandangan kedua pula datang daripada Abu Al-Husain bin Al-Munadi yang merasakan bahawa 12 khalifah ini datang setelah munculnya Imam Mahdi. Tu. Ni pandangan ulama, boleh dibaca kan, analisis para ulama ni. Yang kedua, kata Abu Husain bin Al-Munadi, 12 khalifah ni datang setelah munculnya Imam Mahdi. Itu pendapat dia. Dia kata, kesemua khalifah ini bangun menegakkan agama Allah. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga, manakala pandangan yang ketiga pula mengambil kira dalam seluruh tempoh kewujudan Islam di muka bumi ini. Dia kata terdapat 12 khalifah yang bangun mendaulatkan agama Allah. Dia tengok itu. Ibn Hajar disebut dalam Fathul Bari. So ada 3 pandangan. Ini dia buat 3. Tapi tuan-tuan kau tengok ada ulama yang susun 12 orang ni, siapa dia orang ni. Ini benda yang Nabi tak sebut secara jelas. Namun ulama-ulama ni masing-masing dia ada pandang. Kita boleh dengar dan tunggu dan lihat benda tu akan berlaku dari semasa ke semasa. Okey, kita berhenti kat situ dulu, insya-Allah. Nanti kuliah yang akan datang kita akan sambunglah, tengok kita habiskan hadis yang berkaitan kepimpinan bertujuan mendaulatkan Islam ni, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.